Salam Malaysia Madani, berita wilayah bersama saya Sahih Samsudin. Berikut rangkuman berita utama. Hubungan Sarawak dan Kerajaan Persekutuan kini pada tahap amat baik. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata ia dibuktikan menerusi kemajuan besar dalam penyelesaian isu-isu berkaitan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Daripada tujuh perkara yang telah diselesaikan, 4 dalam tempoh 2 tahun kebelakangan. Jadi banyak perkara telah banyak kemajuan yang telah kita saksikan. Hubungan di antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan sangat-sangat baik. Sangat-sangat baik dan dia cukup terserlah dari hubungan erat dan intim di antara Yang Amat Berhormat Premier dan juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Fahmi ditemui pemberita pada program pemukiman komuniti Madani di Kuching. Proses tuntutan 1/3 kerusi Parlimen mewakili Sabah dan Sarawak kini di peringkat perundangan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, perbincangan kini melibatkan 3 badan perundangan tertinggi negara termasuk Jabatan Peguam Negara, Jabatan Peguam Negeri Sarawak dan Jabatan Peguam Besar Negeri Sabah. Bagaimanapun beliau menjangkakan persempadanan semula tidak akan berlaku pada pilihan raya umum ke-16. Jelas beliau jika terdapat sebarang kemajuan dalam perbincangan itu, ia akan dimaklumkan kepada umum. Beliau sebelum itu merasmikan program Lan Berambih Petrajaya. Wilayah Sabah selamat, itu jaminan Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Beliau berkata pelbagai operasi dan kawalan sempadan telah dilaksana secara bersepadu sepanjang masa. Antaranya menerusi operasi Sinar Samudera dan operasi Satria oleh TLDM merangkumi kawasan tuntutan bertindih dengan negara serantau. Jadi komitmen kerajaan di Sabah akan diteruskan, malah akan dimantapkan. Sama ada bagi tujuan operasi, pengawalan, pengawasan, sama ada ancaman-ancaman tradisional ataupun mungkin soal penyeludupan ataupun kemasukan pendatang-pendatang asing. Semua itu akan diteruskan oleh dan peranannya dimainkan oleh Angkatan Tentera kita. Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin mengesahkan 6 anggota Batalion Malaysia Malbat yang terlibat dalam insiden letupan di Lubnan hanya mengalami cedera ringan. Mereka yang cedera terdiri daripada 5 anggota pasukan yang baru tiba, manakala seorang lagi anggota telah berada di Lubnan. Khamis lepas, 6 anggota Malbat cedera susulan insiden letupan yang berlaku berdekatan Stadium Saida, Lubnan ketika pergerakan anggota Malbat 85012 dari Beirut ke Kem Markah. Tiada rakyat Malaysia dilapor terjejas dalam serangan bunuh diri di sebuah stesen kereta api di Quetta, Pakistan pada Sabtu. Malaysia mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa dan mengutuk keras serangan terbabit. Malaysia berdiri teguh bersama kerajaan Pakistan dan rakyatnya. Wisma Putra tegaskan, Malaysia sentiasa berpendirian teguh, keganasan dalam semua bentuk merupakan ancaman. Malaysia kekal komited menyokong usaha masyarakat antarabangsa memerangi keganasan dan menggalakkan kestabilan serantau. Sekurang-kurangnya 26 orang dilaporkan terbunuh dalam insiden itu pada Sabtu. Rakyat Malaysia yang memerlukan bantuan konsular boleh menghubungi Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Islamabad atau Konsulat Jeneral Malaysia di Karachi. Zon bebas cukai di Pulau 1 Forest City, Johor. Pelaksanaan fasa pertama akan bermula 15 November ini. Manakala fasa kedua pada suku pertama tahun depan. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi maklumkan fasa pertama pelaksanaan tertumpu kepada penduduk, pemilik rumah, penyewa jangka panjang dan tetamu hotel yang menginap sekurang-kurangnya 48 jam di Pulau 1. Fasa kedua pula merangkumi pekerja pejabat, pelawat perniagaan, peserta acara, tetamu hotel, pelancong jangka pendek, pemilik kapal layar atau pelawat marina, pelancong penjagaan kesihatan, pelabur dan pembeli hartanah. Projek Lebuhraya Pesisiran Pantai Barat WCE, pembinaan bagi jajaran Banting, Selangor ke Gelang Patah Johor dijangka beri manfaat besar terutama dalam memacu perubahan pembangunan di kawasan terlibat termasuk Pontian. Ke Gelang Patah, dia akan melalui Pontian. Jalan di Pontian ni akan jadi 4 lorong satu masa satu ketika nanti. Bila sambung ke selatan dia akan melalui Pontian.
Dia akan melalui Batu Pahat, melalui Tanjung Piai sampai ke Gelang Patah. Ini satu merupakan satu perubahan besar-besaran yang akan berlaku. Perdana Menteri pada pembentangan Belanjawan 2025 mengumumkan WCE Banting Gelang Patah yang menggunakan pakai pendekatan kerjasama awam swasta akan diberi keutamaan tahun depan. Kita ke Met Malaysia, ikuti laporan cuaca seluruh negara bersama pegawainya Rashdam Amirul. Baiklah, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan informasi cuaca pada petang ini dengan melihat kepada perkembangan terkini berkaitan taufan Yinxing yang kini masih lagi berada di kawasan Timur Laut Pulau Hainan di China. Kelajuan angin di sekitar pusat sistem ketika ini adalah sekitar 139 km per jam. Taufan ini dijangka menuju ke bahagian timur Vietnam dengan kelajuan 5 km per jam. Kewujudan sistem ini telah menyebabkan kelajuan angin dan ketinggian ombak meningkat terutamanya di sekitar perkapalan Laut Cina Selatan. Oleh yang demikian, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelombang peringkat pertama dan juga kedua melibatkan kawasan-kawasan yang berwarna kuning dan juga jingga berkenaan. Keadaan ini akan berkuat kuasa sehingga 11 November nanti. Oleh itu, keadaan ini adalah amat berbahaya untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, kita beralih pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada petang ini. Dapat diperhatikan ketika ini hujan lebat kini sedang berlaku di kebanyakan tempat melibatkan hampir ke semua negeri di semenanjung Malaysia, terutamanya di sekitar Johor, Negeri Sembilan dan juga Terengganu. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Oleh itu dinasihatkan kepada penduduk di kawasan yang terlibat agar sentiasa berwaspada dan dapatkan informasi cuaca yang terkini dari semasa ke semasa. Manakala di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di beberapa tempat melibatkan bahagian pantai barat dan juga pedalaman di Sabah, termasuklah di sekitar bahagian Limbang, Kapit, Bintulu dan juga Sibu. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka akan beransur pulih menjelang awal malam nanti. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada petang ini. Dapatkan maklumat cuaca terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau boleh ke laman sesawang kami di www.met.gov.my. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. PRU Dun Sabah boleh diadakan pada bila-bila masa. Laporannya bersama Soran Shah di Kota Kinabalu. Silakan Soran.
Ya, sahih. Pilihan Raya Umum PRU Dewan Undangan Negeri DUN Sabah ke-17 akan diadakan pada bila-bila masa memandangkan tempoh masa pentadbiran Kerajaan Sabah dijangka berakhir Oktober 2025. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nor berkata dalam tempoh itu DUN boleh dibubarkan sebelum atau sehingga tempoh tamat bagi membolehkan pilihan raya dilaksanakan. Kerajaan negeri memerlukan mandat baharu daripada rakyat serta sokongan signifikan untuk menerajui kerajaan dalam tempoh 5 tahun akan datang. Tempoh tersebut penting untuk rakyat dan negeri ini bagi memastikan segala agenda yang terkandung dalam Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ dapat dilaksanakan dengan jaya. Datuk Haji G yang juga Presiden Parti Gagasan Rakyat Sabah, Gagasan Rakyat yakin PRU DUN Sabah ke-17 peluang terbaik untuk memperkukuh lagi kedudukan dan kekuatan parti itu. Sebagai sebahagian daripada komponen dalam Gabungan Rakyat Sabah, GRS pihaknya perlu mula memperkemas strategi dan menyusun rapi pentadbiran dan pengurusan parti. Dalam pada itu, kerajaan GRS PH Plus yang ada hari ini perlu membuat satu formula terbaik untuk negeri Sabah. Ini bukan bermakna bahawa kita tidak boleh bekerjasama sama lain-lain parti. Kita boleh demi kebaikan Sabah. Jadi saya melihat ini sebagai sesuatu yang kita anggap positif dan mudah-mudahan walaupun itu ada tetapi makna dia tidak juga berarti tidak bekerjasama dengan parti lain. Yang penting GRS PH Plus adalah kerajaan negeri. Kita yang menentukan hala tuju kita di Sabah. Kita tidak mahu orang lain yang menentukan masa depan kita di sini. Datuk Haji G menyatakan demikian kepada media selepas merasmikan Perhimpunan Agung Tahunan Gagasan Rakyat di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. Terdahulu dalam ucapan dasar Persidangan Agung Tahunan Gagasan Rakyat, Datuk Haji G berkata Gagasan Rakyat lahir atas manifestasi aspirasi akar umbi yang mahu pimpinan di negeri ini bergerak dan berjuang melalui parti tempatan. Meskipun berjiwa tempatan, Gagasan Rakyat tetap menjulang semangat Persekutuan Malaysia berteraskan citra kebangsaan yang mengangkat agenda pembangunan negeri dan negara. Datuk Haji G berkata Gagasan Rakyat telah meletakkan 3 teras perjuangan selaras dengan 3 akronim SMJ iaitu Stabil Politik, Makmur Negeri serta Jaminan Kesejahteraan. Justru pihaknya bertekad untuk memastikan permasalahan rakyat diambil serius dan diselesaikan di samping memastikan perpaduan terus dipupuk bagi membina negeri Sabah yang bersatu, progresif, dinamik, aman dan sentosa. Dalam pada itu, Datuk Haji G berkata Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ 1.0 telah berjaya merubah dan memperbaiki prestasi ekonomi di negeri ini yang merudum akibat pandemik COVID-19. Pendekatan mesra pelabur yang diambil kerajaan negeri telah berjaya membawa masuk beberapa syarikat besar di mana tahun lalu Sabah mencatat 11.34 bilion ringgit nilai pelaburan yang juga ketujuh tertinggi di dalam negara. Selaras dengan peningkatan pelabur, hasil negeri turut meningkat pada tahun yang sama iaitu mencecah 7 bilion ringgit merupakan yang tertinggi dalam sejarah. Sejumlah 37.6 juta ringgit diperuntukkan bagi melaksana projek pembangunan sektor pertahanan baharu di Sabah tahun depan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, ia bagi pembangunan pos Serudong dan pos Bantul, pembangunan kemudahan kesihatan Angkatan Tentera di Kem Lokawi, selain pembinaan bangunan kompleks Pusat Operasi Perisikan Medan, Zon Sabah. Kementerian Pertahanan juga meneruskan projek pembangunan yang telah dimulakan dan sedang berjalan dengan peruntukan berjumlah 234.5 juta ringgit. Ia melibatkan pembangunan kem tentera darat di Felda Sahabat Lahad Datu serta pembinaan kem 5 Brigad dan kem 19 Regimen Askar Melayu Diraja, Kota Belud. Saya percaya di peringkat kementerian, kita pun telah dapat arahan daripada kerajaan pusat supaya kita tidak tunggu tahun baru datang, tetapi perancangannya mestilah dimulakan daripada sekarang supaya apabila masuk tahun hadapan kita tidak berhadapan dengan soal projek-projek lambat ataupun lewat.
Datuk Seri Khalid ditemui media selepas merasmikan Karnival Kerjasama Awam Tentera 2024 Kementerian Pertahanan di Putatan. Turut dirancang penempatan radar pertahanan udara RPU di Kudat dan RPU di Tawau di bawah RMK-13 oleh Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Selain itu, Markas Wilayah Laut Mawila 2 di Sandakan akan ditambah baik bagi menyokong operasi strategik di kawasan tersebut. Beliau menambah penempatan bot pemintas laju di Timur Sabah dinilai mampu mengukuhkan keselamatan sempadan sejajar dengan ancaman bukan tradisional dan jenayah rentas sempadan yang tertumpu di kawasan tersebut. Kerajaan negeri komited memastikan daerah Sandakan tidak ketinggalan di dalam pemetaan pelancongan negeri Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, Sandakan mempunyai keunikan dan nilai komersil tersendiri selain berpotensi sebagai bandar warisan bersejarah sekaligus menonjolkan produk makanan laut di negeri ini. Pemain industri pelancongan juga diajak bersama-sama kerajaan untuk menaruhkan lebih banyak produk pelancongan di seluruh Sabah termasuk Sandakan yang terkenal sebagai pintu masuk ke destinasi ekopelancongan di Sabah. Antaranya Sungai Kinabatangan, Gua Gemantong, Pusat Pemuliharaan Orangutan Sepilok dan Taman Pulau Penyu. Datuk Haji Ji menyatakan demikian ketika berucap merasmikan Festival Sandakan 2024 di Padang Bandaran Sandakan. Teks ucapan beliau dibacakan Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Muhammad Hamsan Awang Supian. Dalam pada itu, Datuk Haji Ji berkata, pelbagai inisiatif sedang dilaksana Majlis Perbandaran Sandakan, MPS, dengan kerjasama Kerajaan Negeri dan Persekutuan bagi memulihkan ekonomi di pusat bandar Sandakan yang mengalami kemerosotan hasil sebelum ini. Terdahulu dalam ucapannya, Presiden MPS Henry Idol berterima kasih dengan kerajaan negeri serta rakan strategik serta masyarakat Sandakan yang menjayakan Festival Sandakan. Festival Sandakan diadakan selama 2 hari bermula semalam dan berakhir hari ini melibatkan 14 acara keseluruhan dengan kehadiran hampir 10,000 pengunjung tempatan dan luar negara. Angkatan Pertahanan Awam APM Sandakan siap siaga menghadapi monsun Timur Laut MTL bermula November ini hingga Mac tahun depan. Pegawai Pertahanan Awam Sandakan Kapten Sulaiman Salama berkata, ini termasuk mengadakan latihan dari semasa ke semasa agar anggota dan aset sentiasa dalam keadaan bersiap sedia. Latihan ini berbentuk replacement yang benda yang kita sering kali juga buat, cuma dia replacement kepada anggota kerana dia relate dengan penyelamatan semasa dalam kejadian monsun Timur Laut ataupun bencana, supaya anggota kita lebih alert, lebih baik dalam mengendalikan suatu kes-kes bencana tersebut. Sulaiman ditemui RTM selepas latihan pengendalian bot dan uji cuba aset APM menghadapi MTL di perairan Sandakan. Beliau mengingatkan penduduk yang menghadapi kesukaran atau bencana semasa MTL ini untuk segera mendapatkan bantuan dengan menghubungi talian MERS 999 atau talian hotline yang telah disediakan. Seramai 100 anggota dari zon Sandakan iaitu Sandakan, Beluran, Kinabatangan, Telupit dan Tongot menyertai latihan ini. KPJ Healthcare Berhad menganjurkan simposium perubatan di Kota Kinabalu bagi memperkukuh rangkaian dan kerjasama dalam sektor penjagaan kesihatan. Simposium bertujuan memacu sinergi antara KPJ dan rakan-rakan perubatan di Malaysia. Simposium ini juga dapat menjadi platform perkongsian kepakaran antaranya rawatan kanser, jantung, ortopedik dan gastrologi. Kami ingin berkongsi ilmu dan juga kepakaran mereka dengan semua rakan-rakan medical kami yang termasuk sebagai macam doktor-doktor swasta, doktor-doktor yang juga di dalam Kementerian Kesihatan Malaysia yang berada di hospital-hospital macam Queen Elizabeth 1 dan 2 dan juga rakan-rakan yang kita panggil general practitioners ataupun doktor-doktor yang mempunyai rangkaian GP di Sabah ini. Lebih daripada 600 partisipan yang engage termasuk fizikal dan juga online lah. So kami rasa matlamat kami tercapai, dapat berkongsi pengetahuan kepada komuniti, terutamanya komuniti di sekitar Kota Kinabalu Sabah.
Simposium turut menyasar untuk memperkukuh hubungan dengan pegawai perubatan klinik kesihatan komuniti dan klinik swasta di seluruh Sabah. Baik saudara, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu kembali bersama Sahi untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Silakan Sahi. Baik Soren, terima kasih. Baik, kita akan berhenti berehat seketika dan akan kembali selepas ini. Sarawak Komited menyediakan rumah mampu milik untuk golongan B40 yang bekerja di bandar-bandar utama di negeri tersebut. Langsung bersama Fazril Hisham Effendi di Kuching. Fazril, silakan. Terima kasih Sahi. Kerajaan memberi komitmen untuk menyediakan rumah mampu milik bagi golongan B40 di bandar-bandar utama di negeri ini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, ia bagi membolehkan golongan tersebut tinggal berhampiran dengan tempat kerja di bandar-bandar utama seperti Kuching. Arrangement. The state can identify certain land in a developing area, urban centre, where the houses can be owned by B40. Katanya ia sejajar dengan dasar inklusif kerajaan, mahu semua pihak hidup bersama tanpa mengira status keuangan. Premier Sarawak berkata demikian pada Majlis Makan Malam dan Anugerah Kecemerlangan Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Sarawak, SHEDA, di Kuching. Dalam pada itu, beliau mahu SHEDA memainkan peranan dalam mempromosikan program Malaysia Rumah Keduaku, MM2H Sarawak. Dengan kadar perumahan di negeri ini yang jauh lebih murah berbanding Singapura, beliau mahu SHEDA meningkatkan keyakinan pelabur dan pembeli melalui kualiti rumah yang disediakan. Perkhidmatan Pintar Pusat Sebaran Maklumat Nasional (NADI) yang dilaksanakan melalui komuniti madani di setiap Dewan Undangan Negeri dilihat bagi meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Petang ini, Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil mengadakan lawatan kerja ke NADI yang terletak di Taman Sukma Petrajaya Kuching. Perkembangan terkini kita bersama wartawan Monica Gary di lokasi. Silakan Monica. Di studio RTM Kuching. Ketika ini saya berada di Pusat Sebaran Maklumat Nasional di Sukma ataupun NADI, iaitu sempena dengan lawatan kerja Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil bagi meninjau pusat ini yang terletak di Sukma Kuching. Dan sebentar saja tadi telah pun selesai sesi lawatan Yang Berhormat Menteri setelah mendengar taklimat mengenai perkembangan pusat ini. Bagi perincian lanjut mengenai perkembangan pusat ini, kita bersama dengan pengurus NADI Sukma, iaitu Puan Siti Hajar Ahmad. Selamat petang Puan. Ya, selamat petang. Baik Puan, boleh kongsikan mengenai perkembangan terkini pusat ini? Okey, kami baru 2 bulan beroperasi. Setakat ini kita dah ramai ahli NADI yang dah berdaftar dan pelbagai aktiviti kita dah jalankan setakat ini di NADI Taman Sukma sendiri. Baik Tuan, bilakah ianya mula beroperasi? NADI Taman Sukma beroperasi 1 September tahun ni. Bagaimana pula keahliannya setakat ini? Setakat ini kita dah ada seramai 921 ahli yang berdaftar. Bagaimana pula harapan Puan untuk pusat ini berkembang lebih maju dan ataupun mengalurkan lagi keluarga perniagaan kita khususnya di Dewan Undangan Negeri Semariang ini? Okey, saya amat mengalu-alukan terutamanya komuniti di sekitar, bukan hanya di sekitar Taman Sukma, tapi yang persekitaran yang di bawah Dun Semariang sendiri, datanglah beramai-ramai ke NADI Taman Sukma dan nikmati manfaat yang kita ada dekat sini seperti capaian jalur lebar yang dengan kelajuan yang tinggi, dan kita ada khusus-khusus kemahiran dan juga khusus keusahawanan, dan bukan hanya setakat di NADI sahaja, kita bekerja
bergerak keluar dan kita memang mengalu-alukan kolaborasi dengan agensi-agensi di luar untuk memberi manfaat yang sama untuk yang lain. Antara aktiviti yang bakal dirancang pada masa akan datang untuk penduduk di sini? Okey, setakat ini kita dah mulakan dengan keusahawanan dan kita akan mulakan dengan kemahiran di mana kita ada kemahiran menjahit, kemahiran foto, kemahiran baiki gadget, kemahiran memasak dan juga kemahiran pertanian pintar. Baik, saya tadi pun melihat ada juga anak-anak kita yang menggunakan khidmat daripada pusat ini. Jadi apakah perkara tersebut boleh perincikan? Okey. Tadi boleh nampak pelajar tengah buat digital learning. Dia live dengan cikgunya di Semenanjung tapi pelajarnya di sini. Jadi ini antara salah satu sumbangan yang kita berikan kepada komuniti di sini. Baik, terima kasih Puan atas perkongsian tersebut. Jadi setakat ini terdapat 154 buah nadi yang sedang beroperasi di Sarawak, termasuk yang di bawah inisiatif satu Dewan Undangan Negeri DUN iaitu satu nadi. Itu saja yang boleh saya kongsikan mengenai perkembangan di pusat nadi Sukma ini. Kembali semula ke studio RTM Kuching. Silakan. Terima kasih Monica. Program Kem Kasih Keluarga bersempena sambutan Bulan Keluarga Kebangsaan akan diadakan di Pantai Pugu Lunduk hujung minggu depan iaitu pada 16 dan 17 November. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, program tersebut adalah perkemahan keluarga yang julung kalinya dianjurkan oleh Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara Negeri Sarawak. Sambutan kali ini akan dilaksana berkonsepkan Kasih Family Vacation, berbentuk pengisian melibatkan aktiviti santai kerohanian, kemasyarakatan, kesihatan, kesenian dan kebudayaan. Pelbagai aktiviti menarik akan diadakan seperti pendaftaran subsidi ujian mamogram dan program saringan kanser secara percuma dan sukan rakyat. Bercakap dalam sidang media di Kuching hari ini, beliau berkata penyertaan program Kem Kasih Keluarga adalah percuma. Ketelusan dalam tindakan agensi penguatkuasaan adalah kunci utama untuk memastikan pembangunan di kawasan luar bandar dapat dilaksana dengan penuh integriti tanpa sebarang penyelewengan atau penyalahgunaan kuasa. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata, keyakinan masyarakat luar bandar terhadap inisiatif kerajaan akan lebih kukuh apabila mereka melihat komitmen telus dan konsisten daripada agensi-agensi yang terlibat. Tambahnya, mereka juga akan lebih mudah menerima dan memberi sokongan kepada projek pembangunan yang dijalankan. Ahli Parlimen Kota Semarahan itu berkata demikian ketika berucap menyempurnakan program Encouraging Responsibility, Accountability, Trustworthiness erat di Kota Semarahan. Ujarnya lagi, program anjuran Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC ini membawa mesej penting mengenai nilai integriti, accountability dan kepercayaan dalam kalangan penguatkuasa, mahasiswa serta masyarakat. Inisiatif seumpamanya bukan sahaja berpotensi merapatkan jurang antara agensi penguatkuasaan dan masyarakat, malah turut memberi impak mendalam kepada komuniti desa. Hari kedua Bermukun Seborneo 2024 meriah dengan kehadiran orang ramai memenuhi Auditorium P. Ramlee RTM Kuching semalam. Program radio yang berusaha Bermukun Seborneo malam tadi disiarkan secara langsung melalui Sarawak FM, media sosial Sarawak FM dan RTM Klik. Ketiga-tiga negara mempamerkan rentak bermukun masing-masing, antaranya rentak Cinta Berai dari Sarawak. Dalam pada itu, penonton yang ditemui memberitahu RTM perlu meneruskan usaha memelihara kebudayaan gendang Melayu ini agar tak lapuk ditelan zaman. Gendang Melayu lama tu memang patut diteruskan supaya tidak lapuk ditelan zaman. Lagi sebagai penarikan generasi muda di masa akan datang lah. Contohnya macam nembiak nak kecil-kecil macam tu lah. Jadi macam tucuk kami tu dalam perancangan diajar kami untuk bertanda lah. Beliau yang berasal dari kampung Semerak, Astajaya telah berkecimpung dalam bertanda iaitu gerak tari di Gelanggang semasa bermukun lebih 10 tahun. Manakala bagi Sharifah Fatimah Wan Mustafa, beliau memuji usaha RTM Sarawak ini. Alhamdulillah kami langgar setakat tu bila sidak mula Bermukun Seborneo tu merupakan satu macam memperkenalkan kebudayaan Melayu.
Jadi kalau boleh ya RTM teruskanlah. Sementara itu, sebelah pagi tadi, rakaman program berpenonton ini menampilkan tema Hari Kebangsaan 2025, sambutan ulang tahun stesen dan perpaduan. Menurut salah seorang penonton, Ramli Ipeng dari Kuching, beliau berharap tradisi bermukul ini diteruskan terutamanya untuk tatapan generasi akan datang. Malam ini, delegasi daripada Malaysia, Brunei dan Indonesia diraikan menerusi program Santai Cruise menyusuri keindahan Sungai Sarawak. Sementara esok, mereka berkunjung ke Kampung Budaya Sarawak dan sebelah malamnya, delegasi program bermukul ini diraikan dalam majlis khas Malam Segulai Sejalai. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Sahi untuk perkembangan berita selanjutnya. Terima kasih, Fazril. Air naik terlalu cepat, demikian menurut salah seorang penduduk yang terjejas banjir di Kampung Tok Macang dan Kampung Ulu Gali Raup susulan limpahan air dari Sungai Gali awal pagi tadi. Setakat pukul 3.30 petang tadi, 153 penduduk berlindung di 3 pusat pemindahan sementara. Muhammad Amirul Zuris Jafri tidak menyangka air naik terlalu cepat hingga menyebabkan kediamannya dinaiki air dan dia tidak sempat mengalihkan barangan. Barang-barang dapur untuk barang sekolah anak. Barang sekolah anak yang paling kita hujan lebat kan. Bila hujan lebat kita memang standby nak alih kereta dari motor. Tapi tak sangka pula sampai ke yang ni besar sampai ke freezer atas. Dah pukul 4 tak pagi. Aku bangun semua, anak-anak bangun semua, tengok penuh air. Parah ni. Tahu lutut. Dan kita bangun, dia orang bangun. Pak ayah dia bangun ya. Jadi bangun semua, siap main air apa. Siap main air, lepas tu buka pintu depan tengok jalan tu sunyi. Kereta pun tak dapat nak lalu kan. Lalu. Tengok kat dapur tu belum buka lagi pintu kat dapur tu. Tapi bunyilah air tu laju kan. Seterusnya kita ke Terengganu. Antara paparan kesiapsiagaan Jabatan Pendidikan Negeri depani banjir dan inisiatif Sejati Madani lonjak ekonomi komuniti. Perinciannya langsung bersama Muhammad Rashidi Muhammad Isa. Silakan Sidi. Terima kasih. Saudara, kita mulakan dengan perkembangan ini. Pelan kontingensi telah disiapkan Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu bagi menepani banjir yang boleh berlaku pada bila-bila masa, terutama jika menjejaskan calon sijil pelajaran Malaysia SPM di negeri ini. Pengarahnya Jelani Sulong menjelaskan persiapan rapi itu termasuk menempatkan lebih awal calon yang tinggal di kawasan berisiko di asrama. Ini bagi membolehkan kesemua 18,896 calon SPM di negeri ini menduduki SPM dengan lancar di 172 pusat yang telah dikhususkan. Contohnya di Kuala Nerus kita ada satu sekolah iaitu SMK Padang Kemunting yang dijangka air akan naik kan, dan situ kita pun ada satu sekolah dah untuk sekolah kita tumpangkan calon-calon ini di Sekolah Menengah Tengku Mizan Zainal Abidin. Kita dah bersedia dengan bomber dan sebagainya untuk membantu APM untuk membantu anak-anak kita ni untuk dibawa ke lokasi ataupun ke pusat-pusat peperiksaan ini. Dalam pada itu, Jelani memberitahu tahun ini 65 buah sekolah di seluruh negeri ini berisiko terjejas banjir. 52 daripadanya merupakan sekolah rendah. Ketika ini, kesemua aset termasuk komputer serta dokumen penting telah diletakkan di kawasan selamat dan bebas banjir.
Ini pula mengenai muzium di negeri ini yang menjadi antara tarikan pelancong. Lembaga Muzium Negeri Terengganu menerima 208,889 pengunjung dalam tempoh Januari hingga Oktober tahun ini. Dengan musim cuti sekolah, catat lonjakan pelawat. Menurut pengarah Muzium Negeri Terengganu, Cik Muhammad Azmi ngah jumlah itu melibatkan beberapa lokasi bersejarah bawah pentadbiran Muzium Negeri. Galeri Muzium Negeri menerima kedatangan pengunjung paling ramai iaitu 139,185 orang, manakala Rumah Warisan Haji Su menerima pengunjung kedua teramai dengan 5,393 orang, disusuli Memorial Batu Bersurat 5,174 pengunjung. Lokasi lain yang turut menjadi tumpuan Muzium Daerah Pulau Bidong dan Kota Lama Duyung. Ini tahun ni tema kita ialah motor. Tahun lepas kita ada gastronomi. Jadi sekarang ni yang tahun ni kita dengan yang kita ada dah 13 aktiviti, tapi yang tambahan tu lebih banyak lagi. Yang terkini kita adakan program treasure hunt mencari harta karun 11 ni, kemudian cuti sekolah lagi tu banyak aktiviti. Dan kita kalau muzium ni kita tak boleh putus dengan aktiviti sebab nak tarik orang ramai. Bertepatan status lokasi tumpuan pelancong, Muzium Terengganu akan memperbanyakkan lagi program mulai tahun depan sekaligus sebagai kesiapsiagaan dan ke arah mempromosikan Tahun Melawat Malaysia 2026. Inisiatif Jana Pendapatan Komuniti Desa peserta projek ladang ternakan madu kelulut komuniti Kampung Menerong, Kuala Berang disasar peroleh pendapatan RM2,500 sebulan. Projek bawah geran Program Sejahtera Komuniti Madani Sejati Madani itu melibatkan peruntukan lebih RM36,000 dan 35 peserta menerima bimbingan Universiti Malaysia Terengganu UMT. Projek itu dijangka dapat menghasilkan 15 hingga 20 kg madu kelulut setiap bulan. Lebih menarik, kegiatan ekonomi peserta tidak hanya tertumpu kepada penjualan madu, sebaliknya turut disumbang hasil jualan produk hiliran seperti sabun dan produk kecantikan menerusi bimbingan dan perkongsian kepakaran daripada UMT. Ada daripada pihak UMT yang mengajak untuk membuat sabun, barang-barang daripada propolis, menghasilkan hive yang baru. Dia banyak manfaat lah untuk saya. Macam kita orang muda, dia memberikan pelajaran dan dia menjadikan CJ untuk kami untuk kira menjadi batu loncatan untuk kami lebih capai ke pihak ke atas lagi lah. Di Terengganu ni kita ada Persatuan Lebah Kelulut Terengganu. Jadi kita telah bekerjasama. Salah satu channel untuk kita pasarkan produk madu nanti adalah melalui persatuan dan juga ahli-ahli persatuan. Selain daripada itu, kita juga bekerjasama dengan pihak industri yang terlibat dalam penghasilan produk-produk berasaskan kelulut. Jadi syarikat-syarikat yang kita telah menjalinkan LOI perjanjian itu, dia akan membeli balik seperti kita buat kontrak farming. Itu peluang yang diberikan kepada kami ni amat kami hargailah, sebabnya dia dapat membantu kami pasarkan lebih selain pada produk kelulut dan produk hiliran kelulut ni, kita ada produk-produk kampung yang kita boleh pasarkan sekali dan di galeri kita lah sebagai tarikan sama. Selain itu, galeri madu kelulut sedia ada di Kampung Menerong juga telah dinaik taraf dengan pelbagai fungsi. Adanya kerjasama daripada semua komuniti kelulut Menerong ni, saya nampak benda ni akan berjaya suatu hari nanti. Sebab komuniti kat sini bersatu. Sekian perkembangan berita dari Terengganu. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali ke Angkasa Puri, Kota Media untuk perkembangan seterusnya. Terima kasih. Keputusan nekat menjadi petani komersial lebih 10 tahun lalu nyata berbaloi buat seorang anak muda dari Kepala Batas Pulau Pinang. Dengan pendapatan mencecah 5 angka sebulan, beliau membuktikan bahawa sektor pertanian bukan karier picisan. Hamizah Mansur ada laporannya.
Pertanian sering dilabel sebagai kerjaya kelas bawahan, kurang menguntungkan, memenatkan, berkeringat di bawah terik matahari malah dianggap tiada prospek. Tidak hairan ia bukan pilihan utama anak muda. Namun realiti, semua stigma ini jelas tersasar berbekal tekad, dedikasi dan pastinya ilmu. Kerjaya pertanian sebaliknya menawarkan pendapatan yang jauh lebih daripada yang kita jangka. Siri ini menyingkap kisah seorang petani muda komersial yang berjaya di Pulau Pinang. Khairul Amin Ahmad, 36 tahun, muncul antara pengeluar utama sayur-sayuran segar tempatan di pasaran wilayah utara. Bermula dengan hanya seekar tanah terbiar, kini 7 ekar tanah diusahakan beliau sebagai ladang sayuran. Saya ambil pengalaman bekerja di pasar sawit. Lepas tu company saya ni yang saya bekerja dulu tu dia nak masuk bidang pertanian. Saya dihantar ke tanah di Pedatek buat penanaman sayur lah. Tu saya pergi belajar yang buat penanaman sayur. Saya pergi bekerja tanpa gaji. Dalam masa sebulan tu saya dapat dah dia punya tune dia semua dan saya apply di syarikat tu lah. Siapa sangka hanya melalui tanaman seperti kangkung dan bayam, beliau mampu memperoleh hasil lumayan selepas sebulan mengusahakannya. Pertama sekali saya dapat gaji daripada hasil penjualan saya tu, saya dapat RM7,000. Saya rasa, kalau 1 ekar ni RM7,000, kalau kata 10 ekar RM70,000. Saya rasa macam tu. Saya jual kangkung bayam waktu tu. Dengan harga RM2. Saya satu hari saya dapat jual sayur, kangkung dan bayam 600 kilo. Hanya naik motor lah. Saya hantar motor satu hari 6 kali. Masa tu saya tak ada van, saya tak ada kereta. Sehinggalah sekarang pengeluaran sayur-sayuran kita mencecah 20 tan, 25 tan sebulan. Keupayaan Khairul Amin mengeluarkan hasil tuaian berskala besar secara konsisten menarik minat Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama. Beliau dipilih mengetuai kumpulan rakan pemasar kontrak pemasaran RPKP di Kompleks Perdagangan Terancang Pasar Borong Pulau Mutiara di Lebuh, Maklum. Bekalan sayurnya turut dihantar ke pusat pengumpulan ladang di Kampung Aman, Kepala Batas bersama 9 lagi petani lain yang juga ahli RPKP untuk dipasarkan. Bawah Kementerian Pertanian dan juga di Fama sendiri yang dinamakan sebagai Agropreneur Muda. Yang mana dia memberikan penekanan khusus dan fokus kepada anak-anak muda untuk berkecimpung lah dalam dunia pertanian ni. Untuk diorang mohon untuk dapatkan dana start-up, mana kata sebagai dana permulaan kepada diorang untuk ajakkan kepada diorang punya perniagaan ataupun aktiviti yang diorang nak ceburi lah. Pertanian bukan kerjaya petisan. Negara memerlukan lebih ramai golongan muda menceburkan diri dalam sektor ini yang terbukti sangat menguntungkan. Apatah lagi, kerajaan gigih memastikan kemandirian makanan negara mampu dicapai pada masa hadapan. Hamizah Mansor, RTM. Lebih dari 3,000 pelajar menyertai Karnival Pendidikan Digital Peringkat Kebangsaan 2024 yang dianjurkan di Auditorium Tun Azizan Zainul Abidin Putrajaya. Pengarah Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya, Izzaiddin Hussein berkata penganjuran kali ini merupakan satu kejayaan besar. Karnival yang berlangsung semalam bukan hanya acara biasa tetapi merupakan platform memperkenalkan transformasi digital dalam pendidikan. Hasilnya dan diharapkan mencapai objektifnya lah dalam menyebarluaskan tentang fokus Kementerian Pendidikan Malaysia berkaitan pendidikan digital ni lah. Jadi dengan adanya pameran diruai dan rekan strategik daripada swasta buat pameran dan sebagainya, ia akan mempercepatkan proses pemahaman di kalangan pelajar ibu bapa. Jadi secara tak langsung akan dapat melahirkan bibit-bibit minat pelajar
untuk berkecimpung dalam pendidikan digital. Pelbagai pameran yang menarik disediakan, antaranya pameran robotik dan kecerdasan buatan AI. Selain itu, murid turut berpeluang untuk menguasai kemahiran digital. Kita diberi kesempatan dan percaya why not kita kembangkan di luar kan. Luar kita nampak dia punya manfaat dia pada anak pelajar kan. Jadi peranan kita nak tahu bagaimana kita memperluaskan pendidikan digital ini negara kita. Kalau tak ada proses-proses ini, dia ibu-bapa tak tahu anak-anak pelajar pun tak tahu di mana mungkin nak dapatkan ilmu tentang pendidikan digital ini. Beliau berkata lebih 100 buah sekolah di Semenanjung Malaysia terlibat pada karnival kali ini. Ia juga diselaras dengan dasar pendidikan digital yang dilancarkan Kementerian Pendidikan Malaysia dalam mempersiapkan murid menghadapi era digital. Pakej komprehensif ditawarkan Mardia Hotel and Suites kepada pasangan yang mencari perkahwinan yang membawa kepada kelancaran dan penuh dengan keindahan, yang merupakan pakej perkahwinan eksklusif yang direka untuk mengubah impian menjadi detik yang tidak dapat dilupakan. Menurut pengarah jualan Mardia Hotel and Suites, Rohayah Abdul Sattar, pakej disediakan dengan perincian yang teliti selain memastikan pengantin dan para tetamu dilayan dengan sambutan luar biasa. Antara pakej ditawarkan, pakej akad nikah Adam dan Hawa, pakej perkahwinan seikhlas cinta dan setulus kasih. Istimewanya kami, pakej-pakej yang kami tawarkan ini mempunyai sentuhan-sentuhan yang sangat indah. Dekorasi dewan dan juga pelamin yang dihias cantik oleh cinta konsep sangat begitu menakjubkan dan sangat sentuhan yang memberi kepuasan kepada pengantin. Dan pakej kami tidak lupa ada cenderahati buat semua tetamu yang hadir. Dan makanan, menu-menu yang kami sediakan adalah sangat sentiasa memuaskan hati mengikut selera para pelanggan kami. Mardia Hotel and Suites mempunyai 2 dewan, iaitu rebana dan perdana, yang boleh memuatkan minimum 300 dan 600 tetamu. Ia menyediakan ruang moden dan elegan yang menyelahkan karya romantis dengan perkhidmatan dekorasi dan reka bentuk yang kreatif. Punya team help us a lot. Sangat berpuas hati with the food. My family and friends also are very impressed with how Mardia Hotel punya team actually arrange all of this wedding punya package. So I think we get a lot of help kan, benda-benda yang kita tak dapat pun we always like request, and without hesitation they help us out and support us accordingly. I'm very happy with this, and saya juga dari Indonesia. Sebenarnya kita pertama kali menikah kan, kita tidak tahu apa-apa tentang pernikahan, tetapi Mardia Hotel membantu kita meluruskan semua urusan-urusan yang kita perlukan di sini. Thank you. So terima kasih. Thank you. Puas hati sangat. Pakej seikhlas cinta menawarkan RM120 seorang, minimum 300 orang tetamu di Dewan Rebana dan minimum 600 orang di Dewan Perdana. Manakala pakej setulus kasih boleh ditawarkan pada harga RM1,200 untuk 10 orang pada setiap meja. Pakej perkahwinan sah dari 15 April hingga 31 Disember ini. Beberapa inisiatif dilaksana Lembaga Pertubuhan Peladang LPP dalam usaha meluaskan pasaran produk keluarannya. Ia termasuk menaik taraf peladang outlet berkonsep kafe selain memasarkan produk peladang di pasaraya. Pengerusi LPP Datuk Mahfuz Omar berkata langkah itu bertujuan memperluaskan lagi produk peladang dan memudahkan orang ramai untuk membeli. Sangat mengharapkan supaya produk-produk peladang ini bukan hanya dapat diperkenalkan
di peladang-peladang outlet kami, tetapi kita akan cuba untuk memasuki pasaraya di Lotus ini sendiri, dan ini dalam perundingan untuk membolehkan dia berada di rang. Malah kita sedang berusaha untuk membawa produk-produk kita ini ke peringkat internasional supaya dapat membantu meningkatkan pertumbuhan peladang kita dan juga usahawan-usahawan peladang yang menjadi pengeluar kepada produk-produk ini, insya-Allah. Setakat ini 20 peladang outlet telah diwujudkan di seluruh negara dengan 8 daripadanya mempunyai perkhidmatan kafe. Beliau ditemui pemberita pada program jelajah promosi produk peladang at Lotus di Bandaraya Melaka. Kompleks pemeriksaan Jabatan Kastam yang baru di Forest City, Johor dilengkapi teknologi moden bertaraf antarabangsa seiring keperluan kawasan berkenaan sebagai zon bebas cukai. Fasiliti berkenaan merupakan yang pertama di negara ini lengkap dengan mesin pengimbas canggih, memastikan pemeriksaan serta penguatkuasaan anggota diperkemas. Dengan inspirasi dan aspirasi ke bawah Duli Tuanku, Yang di-Pertuan Agong dan juga pemangku Sultan Johor, nak melihat kepada teknologi, nak tengok kepada advancement to become a modern state. So this is all part of the initiative, alhamdulillah. So I think this is how we're going to continue lah untuk Forest City dan insya-Allah tempat-tempat lain. Macam merintis, dan kita akan lihatlah pada 15 November ini lessons learned lah daripada tempat-tempat lain. Macam BSI itu kita nak memastikan perjalanan proses perkastaman clearance itu adalah seamless dan tiada menyebabkan kesesakan lalu lintas dan sebagainya, menggunakan banyak teknologi lah AI, artificial intelligence, dan ada command center, ada point of semua yang facial recognition dan semua teknologi yang terkini lah. Seorang suri rumah dihadapkan ke Mahkamah Session Johor Bahru atas pertuduhan bersubahat menculik seorang lelaki dan meminta wang tebusan 20 juta ringgit pada 13 Oktober lalu. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan tertuduh Chan Wan Kui, 57 tahun, selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Hazilia Muhammad. Berdasarkan pertuduhan, dia didakwa bersubahat bersama 3 lagi tertuduh menculik seorang ahli perniagaan 59 tahun pada 13 Oktober di Jalan Straits View, Johor Bahru dengan tujuan meminta tebusan sebanyak 20 juta ringgit. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 3 Kurungan 1 Akta Penculikan 1961 dalam kurungan Akta 365 dibaca bersama Seksyen 109 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan penjara maksimum 40 tahun. Hari Peringatan Perang disambut di Labuan hari ini bagi memperingati hampir 4,000 anggota keselamatan yang gugur dalam Perang Dunia Kedua di Borneo. Upacara bermula dengan istiadat ketenteraan diiringi doa berasingan mengikut agama setiap tentera yang disemadikan. Upacara ke-112 diisi dengan pertukaran Vigil Guard penuh tertib diikuti alunan last post sebelum reveal. Kemuncak acara meletakkan kalungan bunga di hadapan monumen sebagai tanda penghargaan. Program dihadiri Timbalan Pengurusi Perbadanan Labuan Simsudin Siddiq, Komander Pangkalan Udara TUDM Labuan Brigadier Jeneral Muhammad Taha Hamdan dan Penasihat Pertahanan Suruhanjaya Tinggi Australia Colonel Corey Shelebir. Selain ahli keluarga dari negara Australia, British, Nepal, Amerika Syarikat, New Zealand dan India. Hari Peringatan Perang turut disambut di negara Commonwealth lain seperti New Zealand, United Kingdom dan Kanada. Program pertama Santuni Madani di Kampung Sungai Ramal Kajang disambut meriah penduduk setempat. Inisiatif Jabatan Perdana Menteri ini bukan sahaja mengenal pasti masalah sosioekonomi dan keperluan penduduk kampung terpilih, malah membantu masyarakat mempelajari ilmu baru. Wartawan Adilia Habibullah ada butirannya. Yes, let's go. My name is John Smith. I come from Chicago. I'm 20 years old. I work as a teacher. My name is Ahmad Bayaki. I come from Bangi. I'm 11 years old.
I am a student at Sekolah Kebangsaan Sungai Ramadalam. My name is Subaidah Haji Mustafa. I am from Sungai Ramadalam. I am 69 years old. I am a teacher at SRA Sungai Ramadalam. Beginilah suasana dalam kelas belajar bahasa Inggeris menggunakan teknik mengajar sukarelawan Peace Corps untuk menguasai bahasa asing yang dipraktikkan di Amerika Syarikat. Kini modul ini digunakan dalam program Santuni Madani untuk membantu penduduk kampung Sungai Ramal bertutur dalam bahasa Inggeris lebih yakin. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman amat terharu kerana dipilih menyertai program ini oleh Kementerian Komunikasi. Beliau pernah bertugas sebagai fasilitator bahasa di Center for Modern Languages yang berpusat di Shah Alam, telah mengikuti kursus mengajar bahasa Inggeris menggunakan modul dengar, cakap dan drill. Tahun 1987 apabila saya kembali dari Amerika Syarikat, Mara meminta graduan yang baru pulang itu untuk mengikuti kursus apa yang dipanggil mengajar bahasa Inggeris menggunakan modul Peace Corps, sukarelawan dari Amerika Syarikat untuk menguasai bahasa Inggeris, dan kita mengikuti kursus itu. Kemudian saya dihantar untuk mengajar pelajar-pelajar MRSM yang akan ke Amerika Syarikat bagaimana bertutur bahasa Inggeris dengan baik. Tambah Datuk Suhaimi, ramai graduan tempatan gagal mendapat tempat bekerja di firma antarabangsa kerana penguasaan bahasa Inggeris yang lemah. Penting kita untuk menguasai bahasa kebangsaan kita, bahasa Melayu dengan baik, dan kita juga kena berbahasa Inggeris dengan baik. Penyelaras Pusat Khidmat Masyarakat DUN Sungai Ramal, Mazwan Johar menyifatkan program ini amat penting ke arah membina komuniti yang mahir dan yakin berbahasa Inggeris. Kelas bahasa Inggeris untuk tujuan perbualan ini diadakan setiap 2 minggu sekali. Atau begitulah, jumpa dan hubungi AJK dan tengok dalam masa 3 jam 4 jam dah 30 orang masuk. Jadi asalnya 30, jadi aku rasa untuk yang kedua nanti boleh kita tambah lagi, memenuhi menyantuni sambutan yang amat menggalakkan ni. Apa yang menarik, program Santuni Madani bukan sahaja merupakan satu sesi libat urus bagi mengenal pasti isu setempat, malah turut membantu menambah baik sosioekonomi. Program ini juga mengeratkan silaturahim antara keluarga dan masyarakat setempat. Ni kiranya approach dia memang fun. Mungkin itu yang sebenarnya kita perlukan dalam pendidikan yang sekarang ni kan. Bila kampung buat program macam ni, kita rebut. Jangan orang kata lepaskan peluang. Walaupun kata di kalangan mereka ibu bapa tak dapat support, tapi ada nenek datang, ada datuk datang, pak saudara, kawan-kawan, kita maklumkan. Program ini pun saya dapat tahu daripada mak saya. So saya pun rasa macam bolehlah saya nak join untuk tambah-tambah ilmu sikit, explore lagi tentang bahasa Inggeris kat sini. Saya memang suka bahasa Inggeris, so bila ada kelas-kelas macam ni saya lebih minat, lebih tertarik lah untuk bercakap dalam bahasa Inggeris. Selepas 3 bulan, pasca nilai akan diadakan untuk penambahbaikan sebelum kelas diteruskan. Penganjuran program seumpama ini di lebih banyak kampung-kampung memberikan peluang kepada lebih ramai anak-anak muda mempelajari bahasa Inggeris. Penguasaan yang baik dalam bahasa ini membolehkan mereka bertutur dengan lebih yakin, lebih berani untuk tampil ke hadapan, merebut peluang dan diterima oleh firma besar bertaraf antarabangsa. Adlia Habibullah, RTM. Sekian berita wilayah dari Sungai ke Segara Palestin pasti merdeka. Saya Sahih Samsudin. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.